Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ninor Azizah binti Nik Halman daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PDP Harian di SK Sungai Berua, Hulu Terengganu. Pendidikan sangat dititik beratkan di Malaysia agar kemajuan negara dapat dicapai setaraf dengan negara maju yang lain. Pada hari ini, Malaysia mensasarkan peratusan yang tinggi dalam pendidikan untuk semua rakyat termasuklah masyarakat orang asli. Walau bagaimanapun, pada hari ini, pencapaian pendidikan masyarakat orang asli di negeri Terengganu masih lagi berada pada tahap yang sangat rendah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Terdapat pengkaji-pengkaji lepas yang telah melakukan kajian tentang pendidikan masyarakat orang asli di Malaysia. Dan mereka mendapati antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya keciciran pendidikan orang asli adalah disebabkan oleh sikap ibu bapa dan juga budaya kehidupan mereka. Apa yang dimaksudkan dengan sikap ibu bapa dan juga budaya yang telah menyebabkan keciciran pendidikan berlaku dalam kalangan masyarakat orang asli adalah terdapat sebilangan besar ibu bapa yang tidak mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Mereka lebih mementingkan cara-cara mencari pekerjaan dan mencari uang yang dapat mendatangkan kesenangan kepada mereka dengan cara yang cepat. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa pendidikan adalah tidak penting. Walau bagaimanapun, terdapat ibu bapa yang mulai sedar tentang kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Tetapi, disebabkan oleh faktor kemiskinan, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan komitmen terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Jadi, mereka menyerahkan urusan pendidikan 100% kepada guru-guru di sekolah. Justru, bagi mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan masyarakat orang asli, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membasmi masalah ini. Modul-modul yang telah diperkenalkan mempunyai banyak kebaikan dan juga manfaatnya yang tersendiri. Justru, bagi mengurangkan kadar keciciran pendidikan orang asli di Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai modul bagi mengatasi masalah ini. Modul-modul yang telah diperkenalkan dilihat mempunyai banyak manfaat dan kebaikannya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, terdapat penambahbaikan yang boleh diambil bagi menjadikan modul ini lebih berkesan untuk digunakan oleh masyarakat orang asli. Kajian ini dijalankan untuk mendokumentasikan kepelbagaian kaedah dan modul yang digunakan oleh guru-guru dalam proses PDP harian di dalam kelas bersama dengan murid-murid orang asli. Kajian telah dijalankan di perkampungan orang asli Sungai Berua, Hulu Terengganu dan mengambil masa kira-kira 6 bulan. Kaedah kualitatif etnografi telah digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan bagi melengkapkan kajian ini. Dan antara teknik yang telah digunakan bagi mendapatkan data adalah pemerhatian, merangkumi pemerhatian dan pemerhatian ikut serta. Untuk mendapatkan data secara pemerhatian dan pemerhatian ikut serta, pengkaji telah menyertai sesi PDP bersama guru-guru dan murid-murid di dalam kelas melebihi 40 kali bagi melihat sendiri tentang cara-cara penggunaan modul-modul di dalam kelas bersama dengan murid-murid dan juga untuk mengenal pasti jika terdapat kelemahan yang boleh diperbaiki di dalam penggunaan modul tersebut. Seterusnya, untuk mendapatkan data secara temu bual pula, pengkaji telah memilih seramai 9 orang informan yang terdiri daripada 6 orang guru dan juga 3 orang murid orang asli bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang pelaksanaan modul tersebut di dalam kelas, manfaat dan juga jika terdapat cabaran dan juga kelemahan dalam penggunaannya. Pengkaji turut memberikan perhatian terhadap cadangan penambahbaikan yang telah diutarakan oleh guru-guru bagi menjadikan proses PDP dalam kelas lebih berkesan. Bagi bahagian data analisis pula, pengkaji telah menggunakan perisian en vivo untuk menganalisis maklumat yang telah diperolehi hasil daripada pengumpulan data. Hasil daripada kajian, terdapat 4 kaedah PDP harian yang digunakan oleh guru-guru di SK Sungai Berua. Terdapat modul-modul yang dibekalkan oleh KPM dan juga terdapat modul yang dipilih sendiri oleh guru-guru yang dirasakan bersesuaian dengan tahap intelektual murid-murid mereka. Yang pertama adalah program LINUS. Kerajaan telah berjaya mencipta satu program literasi dan numerasi atau lebih dikenali sebagai LINUS dalam usaha untuk membasmi masalah literasi dan juga numerasi dalam kalangan pelajar. Modul ini telah disediakan berdasarkan 12 konstruk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan modul ini mengandungi 9 unit pembelajaran yang memuatkan latihan berdasarkan kemahiran.
Kemahiran-kemahiran tersebut sepatutnya dikuasai oleh murid-murid tahap 1 yang mengandungi beberapa kemahiran penting seperti mengenal, membaca, membina dan menulis huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan juga ayat mudah. Oleh itu, setiap tajuk dan juga aktiviti adalah bersesuaian bagi memastikan murid-murid dapat menguasai setiap subtopik yang telah ditetapkan dalam modul ini. Di sekolah-sekolah arus perdana, modul Linus digunakan di kelas-kelas pemulihan bagi membantu murid-murid dalam literasi dan juga numerasi. Walau bagaimanapun, di sekolah-sekolah orang asli, khususnya di SK Sungai Berua, modul Linus dijadikan sebagai bahan PDP utama kerana bahan-bahan lain dilihat tidak bersesuaian kerana kadar kefahaman orang asli yang sangat rendah di SK Sungai Berua. Walaupun modul Linus dilihat sudah menunjukkan keberkesanannya, guru-guru di SK Sungai Berua menerapkan elemen didik hibur di dalam modul Linus bagi meningkatkan keberkesanan modul tersebut. Yang kedua adalah modul KAP KSSR. Modul Kurikulum Standard Sekolah Rendah Murid Orang Asli dan Penan atau dikenali sebagai KAP merupakan bahan sokongan dalam membantu murid-murid dalam literasi. Inti kepada modul ini adalah tentang cadangan pelaksanaan aktiviti dan juga latihan untuk murid-murid orang asli dalam perspektif masyarakat pribumi. Oleh itu, isi kandungan modul ini sepatutnya menjadi garis panduan kepada guru-guru bagi mencipta aktiviti ataupun kaedah pembelajaran yang lebih bersesuaian untuk murid-murid orang asli. Modul KAP KSSR ini mengandungi elemen-elemen asas berbahasa dan pelbagai jenis kemahiran termasuklah kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Walau bagaimanapun, di SK Sungai Berua, modul KAP KSSR ini tidak dapat digunakan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, di SK Sungai Berua, penggunaan modul ini dilihat tidak relevan kerana aras yang diketengahkan adalah amat tinggi jika dibandingkan dengan tahap pendidikan murid-murid di SK Sungai Berua. Masalah literasi dan juga numerasi yang dialami oleh murid-murid tersebut menyebabkan silibus-silibus tersebut tidak dapat difahami oleh murid-murid. Namun begitu, guru-guru berpendapat bahawa modul ini akan menjadi efektif sekiranya diterjemahkan dalam bentuk didik hibur yang menarik seperti nyanyian, permainan dan juga penceritaan. Hal ini adalah selaras dengan harapan bahawa penciptaan modul ini adalah untuk mengembangkan lagi aktiviti dan juga kreativiti dalam kalangan guru-guru dan murid-murid orang asli. Seterusnya adalah modul intervensi pembelajaran MIP. Modul ini telah diperkenalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dalam usaha untuk menyediakan satu garis panduan bagi membiasakan murid-murid dengan bentuk soalan peperiksaan yang sebenar. Modul ini memberikan gambaran soalan peperiksaan yang lebih realistik dan terkini kerana ianya dihasilkan oleh guru-guru yang sangat terkenal dan berpengalaman dari serata negeri Terengganu. Penghasilan modul ini diharapkan akan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan murid-murid di negeri Terengganu. Justru, di sekolah-sekolah arus perdana di negeri Terengganu, kebanyakan guru memilih MIP sebagai modul dalam sesi PDP di dalam kelas. Walau bagaimanapun, berbeza dengan sekolah orang asli, modul ini tidak dapat digunakan kerana masalah literasi dan numerasi yang membelenggu masyarakat orang asli. Seterusnya, siri bacaan Bacalah Anakku adalah antara bahan bacaan yang telah dipilih oleh guru-guru yang dirasakan amat bersesuaian dengan tahap intelektual murid-murid mereka. Guru-guru merasakan bahawa penggunaan bahan bacaan Bacalah Anakku telah berjaya meningkatkan kualiti literasi murid-murid mereka. Guru-guru amat meyakini tentang keberkesanan penggunaan bahan bacaan ini kerana susunan silibusnya adalah amat teratur dan mudah difahami oleh murid-murid orang asli. Bahan bacaan ini telah berjaya untuk membantu murid-murid mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf vokal seperti A, E, I, O, U dan juga huruf-huruf konsonan. Pada peringkat seterusnya, murid-murid mula belajar untuk menyebut, menulis dan membina suku kata mudah dan seterusnya bertukar kepada suku kata yang lebih kompleks. Walau bagaimanapun, guru-guru turut berpendapat seandainya silibus dalam bahan bacaan Anakku ini diterjemah dan diolah ke dalam bentuk didik hibur, ia akan menjadi lebih menarik dan juga lebih berkesan. Hasil daripada perbincangan,
Guru-guru dan juga pengkaji telah dapat menyimpulkan bahawa setiap modul mempunyai kekuatan dan juga kelemahan yang tersendiri. Walau bagaimanapun, kelemahan ini dapat diatasi sekiranya silibus daripada modul tersebut ditukar dan diolah ke dalam bentuk yang lebih menarik seperti didik hibur secara nyanyian, permainan, penceritaan dan juga puisi. Hal ini akan mendatangkan keseronokan dan murid-murid dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru menggunakan modul tersebut dengan lebih mudah. Kesimpulannya, guru-guru di SK Sungai Berua menggunakan pelbagai pendekatan dan juga modul bagi menjalankan sesi PDP bersama murid-murid mereka. Modul-modul itu tidak tertakluk kepada bahan-bahan yang dibekalkan oleh KPM semata-mata, bahkan mereka mencari bahan-bahan menggunakan inisiatif mereka sendiri. Walau bagaimanapun, guru-guru merasakan perlunya ada sedikit penambahbaikan pada modul tersebut dan jika diolah dalam bentuk yang lebih menarik iaitu didik hibur, keberkesanannya akan dapat ditingkatkan lagi dan pemahaman murid terhadap sesuatu silibus itu akan menjadi lebih mudah. Oleh itu, semua pihak harus memberikan kerjasama secara berterusan kepada guru-guru bagi mencari pelbagai inisiatif bagi membantu untuk meningkatkan kualiti pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di SK Sungai Berua. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.